Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dan semua yang senantiasa menanti live kita tiap paginya. Alhamdulillah kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Dan salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah sampai pada level yang 5 dan alhamdulillah dah banyak yang kita belajar selama ni. Semoga saja apa yang kita pelajari tersebut mudah kita faham dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi sebelum kita mulai pengajian kita berdoa terlebih dahulu agar pengajian kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita sudah habiskan tajuk af'alul muqarabah, af'alul syuru', af'alul raja', af'alul syuru'. Tiga af'al ni, af'alul muqarabah, af'alul raja', af'alul syuru', dia sama macam kana. Tapi fi'il mudhari' dia, tapi khabar dia berupa fi'il mudhari'. Lepas tu kita dah belajar ighra', tahzir wa ikhtisas. Yang tiga-tiga ni sama. Apa sama dia? Sama-sama fi'il dia dihazafkan, dibuang fi'il dia. Cuma tujuan dia berbeza-beza. Kalau ighra' suruh orang berbuat baik. Kalau tahzir suruh orang untuk melarang orang berbuat jahat atau menghindari sebuah hal-hal yang jahat. Lepas tu takhsis untuk mengkhususkan. Lepas tu kita dah belajar af'alud dhammi wal madahi. Dhammi wal madahi itu maksud dia apa? Fi'il untuk memuji dan juga menghina atau mencela. Dah habis yang tu kita pun belajar ismut tafdil, fi'il ta'ajjub. Ismut tafdil ni apa? Kata nama yang kita gunakan untuk membandingkan atau mengatakan lebih daripada yang lain, macam tu. Saya lebih pandai daripada dia. Ana a'lamu minhu. Boleh juga macam tu. Saya lebih banyak dia lebih banyak harta. Ali lebih banyak harta daripada Hasan. Aliun aktsaru min Hasanin malan. Itu ismu tafdil. Juga fi'il ta'ajjub. Ta'ajjub ni macam ma'ajmal sama'. Alangkah indahnya langit tu. Baik, jadi itu ismu tafdil dan fi'il ta'ajjub. Jadi hari ni kita dah habis semua tu. Hari ni kita masuk ke tajuk yang berbeza sedikit pada yang tadi-tadi tu. Sekarang ni apa tajuk dia? Adad. Jadi adad ni atau ni bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Macam mana kita nak ungkap 5 kitab, 5 pelajar, 5 pelajar lelaki, 5 pelajar perempuan, berbeza ke tak? Ataupun macam kita nak sebutkan pelajar pertama, pelajar kedua, isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat. Macam mana kita nak sebutkan?
Yang ke tu ketiga, kedua, keempat. Itu pun ada juga kaedah dalam bahasa Arab. Jadi kita nak belajar yang tu, bilangan tu sama ada menyatakan jumlah dari satu benda, lima kitab, 4 meja, 10 masjid macam tu, ataupun menyatakan urutan dia. Masjid pertama, masjid kedua, rumah pertama, rumah kedua, rumah kelima, macam tu okay, jadi tu nak kita belajari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sila buka muka surat 111. InsyaAllah akan dijelaskan oleh Syahir terlebih dahulu macam mana kaedah-kaedah dia. Kaedah-kaedah dia cukup banyak, cuma insyaAllah dari nanti insyaAllah Allah permudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk memahaminya. Sebenarnya tak susah sangat, hanya saja kita perlukan latihan untuk memperkuat pemahaman kita dalam memahami kaedah bahasa Arab ni. Jadi untuk tidak memperlamakan, membuang-buang masa, saya persilakan Ustaz Syahir bin Datuk Syarifuddin untuk menjelaskan mengenai adat. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi ni kita akan masuk pelajaran baru, yang mana ini adalah pelajaran adat lah. Adat ni apa? Dia bilangan 1 hingga ke 10 hingga ke 20 ya. Jadi function dekat adat ni apa? Sebab bahasa Arab ni dia ada baris. Jadi cara untuk kita buat latihan untuk bilangan ataupun untuk angka, hujung-hujung dia pun boleh ada, kita nak tahu yang hujung dia baris fathah ke. Contoh satu kan wahid kan, wahidun ke, wahidan ke, wahidin ke. Itu pun kita belajar lah dekat Nahu, dan kita belajar dekat table Nahu Al-Fatih ni lah. Sebab itulah dia masukkan bab adat sekali dekat dalam ni, supaya kita dapat tahu perubahan. Okey, jadi insyaAllah kita akan tengoklah pada buku kita bab adat. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan cuba tengok adat Baiklah. Okey. Jadi dia ada bagi tahu dekat sini adat yang tu bilangan lah, angka-angka dia. Lepas tu dekat sini dia ada kata mufrad, dan ini murakkab, dan ini ma'tuf alaih. Jadi ini semua yang dia bulatkan lah. Okey, pertama, okey, ini angka daripada nombor 1 dan nombor 2 kan. Kalau yang ni untuk mufrad lah, macam 1 ya. Maknanya ini bilangan bilangan 1 je, macam 1, 2, tak masuk belas dan puluh lagi lah. Faham Okey.
Ni hanya apa ni, se lah orang panggil. Kan dia ada se, puluh, ribu, ratus kan. Yang ni se, satu je. Daripada 1 hingga 10. Tapi yang ni dia bagi tahu 1 hingga 2 lah. Cara dia macam mana? 1 dan 2, bilangan 1 dan 2. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Dia kata li akhun wahidun. Okey. Li ni apa? Ini lam huruf jar ni. Li lepas tu ya ni yang mutakallim, makna dia saya. Li maknanya apa? Bagi saya akhun, saudara, wahidatun, yang satu. Jadi kalau untuk mufrad ni, dia ada bagi penjelasan dekat bawah tu. Kita tengok. Okey, dia ada bagi penjelasan. Bagi perempuan yang ada buku ni, boleh cuba tengok. Boleh buka buku pada muka surat 111. Okey. Dia kata bilangan 1 dan 2 menyesuaikan dengan benda yang dibilang. Macam contoh 1 pen. Pen tu lah yang maknanya benda yang dibilang, benda yang kira. 1 tu apa? Pen yang satu kipas. Macam kipas tu jadi benda yang dibilang. Jadi dalam bahasa Arab kita panggil apa? Ma'dud. Kalau adat tu angka. Kalau ma'dud tu sesuatu yang dikira. Ma'dud tu macam benda tu lah. Okey. Maknanya dia kata bilangan 1 dan 2 menyesuaikan dengan benda yang dibilang, yakni ma'dud, dalam muzakkar dan muannasnya, baik dalam keadaan mufrad, murakkab ataupun di'atafi. Maknanya kena sesuaikan. Maknanya contoh macam kalau ma'dud dia muzakkar, macam wahidun boleh muzakkar, boleh muannas. Wahidun muzakkar, wahidatun muannas. Jadi boleh menyesuaikan. Tapi apa ni? Maknanya dia nak kata dekat sini kena sesuaikan apa? Dalam bentuk apa? Muzakkar dan muannasnya. Maknanya kena samalah. Adat dengan ma'dud tu, muannas ke muzakkar dia kena sama. Lepas tu baik dalam keadaan mufrad, murakkab ataupun di'atafi. Sama ada dalam keadaan mufrad ke ataupun murakkab. Murakkab ni maknanya macam mabni lah, tak berubah. Ataupun di'atafi, maknanya jadi ataf. Contohnya wahidun wa ishruna. Okey. Wahidun kan, lepas tu waw tu huruf ataf tu. Okey. Lepas tu kita tengok balik. Okey, kita tengok balik. Inilah dia. Kena sesuaikan. Akhun ni, inilah sesuatu yang dibilang tu, ma'dud. Wahidun ni dia jadi apa? Dalam i'rab dia jadi na'at. Tengok. Kan sesuai. Muzakkar, mufrad. Lepas tu i'rab sama. Lepas tu dua-dua apa ni? Dua-dua nakirah. Okey. Jadi ini mufrad. Ini kalau untuk satu orang, satu saudara lah. Kalau tengok ini muannas pula. Li ukhtun wahidatun, di sisi saya saudara perempuan yang satu, wahidatun, satu orang saudara perempuan lah. Tengok ni pun sama. Jadi ni jadi na'at. Kalau yang mufrad punya adat ni dia jadi na'at. Okey. Tengok dia jadi na'at. Li qalamani ithnani, li zawjatani ithnatani. Okey. Lepas tu kita tengok yang untuk murakkab, yang mabni. Kalau yang ni boleh berubah ni. Ni dia jadi marfu' sebab apa? Dia jadi mubtada' muakhar. Patutnya akhun wahidun li. Apa ni? Satu saudara itu bagiku. Maknanya ada padaku lah, milikku, satu orang saudara. Tapi ini khabar muqaddam, mubtada' muakhar. Sebab itulah ini marfu'. Ni boleh berubah, mufrad. Okey. Kalau yang ini murakkab ni memang tak boleh ubah. Contohnya apa? Li ahada asyara kitaban. Okey. Li, okey, kita tengok pula. Kita tengok pula dekat situ lah. Li ni macam biasa khabar muqaddam.
ahada asyara ni dia murakab, maknanya dia tak boleh ahadun asyarun, tak boleh. Sebab apa? Ahada asyara ni maknanya dia 11, 11, maknanya dia memang tak boleh berubah sebab dia memang mabni, tak boleh ahadun asyarun. Asalnya memang ada ahadun wa asyarun, tapi ada sedikit perubahan-perubahan lah kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar nahwu yang lebih advance sikit. Tapi tak apa, ini untuk basic. Kita faham yang ini tidak berubah. Ini tetap ahada asyara. Walaupun sebelum dia ada huruf jar, tetap jadi ahada asyara, tak akan jadi ahadin asyarin. Tak akan. Jadi ahada asyara ni dia dah jadi satu kalimat dah. Tapi asyara ni pun tak jadi mudhafun ilaih juga. Dia makna dia macam makna dia 11. Memang makna dia 11 tapi bukan mudhaf ilaih lah. Dia macam mudhaf ilaih tapi bukan. Sebab apa? Dia punya baris ahada asyara. Kitaban jadi apa? Ataupun okey, ini kan khabar muqaddam. Ahada asyara ni mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Kitaban jadi apa? Kitaban dia jadi tamyiz. Kan kita belajar tamyiz ni dia menerangkan satu zat ataupun nisbat. Zat lah. Zat ni macam bilangan yang tak jelas lagi. Faham tak? Di sisi saya ada 11. 11 apanya? 11 kitab. Jadi ini mansub sebab dia jadi tamyiz. Lepas tu ini. Tengok, ini ma'dud, ini adat. Tengok dia kan sama. Lepas tu ini ra'aitu ihda asyarata talibatan. Tak, maaf. Okey, ra'a fi'il madi. Ra'a fi'il madi tu jadi fa'il. Lepas tu dah ada fi'il dengan fa'il. Jadi perlukan apa? Maf'ulun bi. Okey. Ihda, jadi bila ma'dud dia ini, bila ma'dud dia mufrad dan muzakkar. Tapi kalau bila ma'dud dia mufrad muannas, dia jadi macam ni pula, ihda, bukan ahada, ihda. Ra'aitu ihda asyarata talibatan. Saya nampak ataupun saya lihat ihda asyarata, 11. Ini 11 kan, ihda asyarata sama macam ni, ahada asyara. Tapi ini untuk muannas lah. Ihda asyarata apa? 11 apa je? 11 talibatan, pelajar perempuan. Okey. Satu ini untuk mufrad, kalau yang ni untuk tasniah. Ra'aitu isnai asyara rajulan. Ra'aitu ra'a fi'il madi, tu fa'il. Isnai ni jadi apa? Asyara. Isnai ni dia jadi maf'ulun bi juga. Isnai asyara rajulan. Kalau yang ihda asyarata dengan ahada asyara ni tak boleh berubah. Tapi isnai ni boleh berubah. Dia boleh isna dan isnai. Bila isna tu bila i'rab dia marfu', bila isnai bila i'rab dia mansub ataupun jar lah. Kalau kat sini dia jadi mansub sebab apa? Jadi maf'ulun bi. Isnai asyara. 12 rajulan. 12 apanya? Rajulan lelaki. Ataupun ni fil fasli isnata asyarata talibatan. Ni jadi khabar muqaddam. Isnata kenapa dia tambah ta pula? Sebab apa? Muannas. Muannas kena tambah ta. Isnata asyarata. Okey. Dia dekat sini dia jadi mudhaf dan mudhafun ilaih tau. Tapi asyara ni dia punya apa ni? Dia ni walaupun dia jadi mudhafun ilaih tapi dia tetap tidak berubah. Asyara ni lah yang tidak berubah tu. Isnai asalnya isnani, asalnya isnaini. Kalau yang ni asalnya isnatani. Tapi disebabkan jadi mudhaf, dia kena cakap isnata, buang nun. Jadi ini jadi apa? Ini bila i'rab dia marfu' ni, isnatani. Dia jadi mubtada muakhar, isnatani asyarata talibatan. Maknanya kalau ikut terjemahan, kalau nak buat asal dia 12 di dalam kelas. 12 apanya? 12 pelajar perempuan di dalam kelas. Ni jadi khabar muqaddam lah. Okey, lepas tu kita tengok yang jadi ma'tuf alaih. Okey. Kalau yang ini bilangan 1 dan 2 untuk se lah. Untuk 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini untuk 11 dan 12. 1, 2 juga kan. 11, 1, 12, 2. Kalau yang ini pula untuk
Apa ni? 20 dan maaf 21 dan 22 lah. Okey. Contohnya apa kat sini? Fil qaryati wahidun wa ishruna baitan. Jadi dekat 20 ni dia bukan masuk 20 saja. Dia masuk 20 sampai ke 90. Dekat sini dia masuk, maknanya dah start puluh-puluh lah. Tapi tak kisahlah 21 ke 91 ke 71 ke. Tapi mula daripada 20. Kalau ini dikasih 20 lah, ishrun. Ishrun tu 20 Fil qaryati wahidun wa ishruna. Tengok, di dalam kampung terdapat wahidun wa ishruna. Ni apa? Maknanya wahidun wa ishruna ni, okey, wahidun dia jadi maktuf. Wahidun dia jadi maktuf alaih waw ni huruf ataf. Ishruna, tengok ishruna ni dia jadi maktuf. Tengok dia sama kan i'rab ni, waw nun wahidun ni dia marfu'. Sebab itulah dia kata jadi maktuf alaih apabila bilangan tersebut jadi maktuf alaih. Lepas tu ma'dud ni apa? Ini jadi sama je, dia jadi tamyiz. Dia jadi tamyiz. Jadi inilah dia, kalau untuk Arab dia tak cakap isnai asyara ke, bukan. Dia kalau 20 wahidun, ni 21 lah, wahidun wa ishruna. Kalau 20 ishruna. Nanti tuan-tuan boleh, tuan-tuan dan puan-puan, ini sebenarnya penting kepada banyak hafalan lah. Untuk kita hafal nombor-nombor semua kan. Okey. Tengok, ini wahidun wa ishruna. Tengok, ni jadi maktuf alaih. Ni jadi maktuf alaih. Ni jadi tamyiz macam saya cakap. Ataupun kita tengok yang ni, amamal madrasati wahidatun wa salasuna tilmizatan. Di depan madrasah terdapat wahidatun wa salasuna. Tengok, ini ishruna 21. Kalau yang ni apa? Ini 31. Salasah. Okey. Tilmizatan. Lepas tu kat sini fil maidani isnani wa arba'una taliban. Di dalam padang terdapat 2 orang. Maaf, terdapat 42. Kalau ni arba'un. Tengoklah. Jadi kalau untuk puluh, ada maksud puluhan ni, dia nombor kecil tu, dia sebut nombor kecil. Macam contoh, yang ni 20 dengan 1, mana lagi besar? 20 kan? Wahidun ni 1 nombor kecil je. Dia sebut nombor kecil tu. Wahidun wa ishruna. Kalau kita nombor besar dulu baru nombor kecil. Kalau kita 21, kalau orang Arab 120. Macam tu. Dia sebut nombor kecil tu baru dia sebut nombor besar. Kalau yang ni bila 40 lah, 42 pelajar. Kalau yang ni amamal madrasati isnatani wa salasuna tilmizatan. Ni 30 pelajar, 32 pelajar perempuan. Macam tu. Jadi ini dia nak menerangkan dekat baris ni ada adat daripada nombor 1 hingga nombor 2 je. Kalau yang ini 1, 2, cuma dia nak bezakan. Kenapa nampak macam banyak? Sebab apa? Dia sediakan muzakkar dan muannas sekali. Ini daripada 1, 2. Ini 11, 12. 11, 12. Kalau yang ini 21. Kalau ini dikasih contoh 21. Puluhan lah, puluhan. Kalau untuk puluh macam mana? 21. Dia daripada 20 sampailah 90, kaedah dia sama. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Nanti kita akan tengok. Tapi kat sini dia akan menerangkan lah. Ni 21, ni 31. Kalau ini 41, ni 30. Ni 42 dan ni 32. Dia hanya membezakan muzakkar dan muannas. Sebab itulah ada 4 tu. Lepas tu bawah dia pula, ini bilangan daripada nombor 3 sampai nombor 9. Tapi corak dia macam tadi, daripada nombor 3 sampai 9, daripada 13 sampai 19, dan daripada 23 sampai 29. Macam tu. Dia ikut adat macam itulah. Kalau yang ni untuk mufrad. Mufrad. Dia murakkab ni dia macam 2 kalimat lah. Dia apa ni? Murakkab ni dia macam bersambung. Tengok, ahada asyara. Ihda asyarata. Isna asyara. Isnata asyarata. Murakkab ni maknanya bersambung. Ni adat dia bersambung lah ni. Tengok, dia bersambung. Okay, kita tengok mufrad dulu, yang satu dulu. Indi salah satu aqlamin. Okay. Di sisi saya 3 pen. Tengok, dia tak boleh cakap salah satu qalamin. Dia kena cakap jamak
salasatu aqlamin. Jadi kita tengok dulu dia punya apa ni, keterangan kat bawah tu. Dia kata, okey sekejap bilangan 3 hingga ke 9 berlawanan dengan benda yang dibilang, maknanya ma'dud lah, dalam muzakkar dan muannasnya, baik dalam keadaan mufrad, murakkab ataupun diatafi. Maknanya bilangan untuk 3 sampai 9 ni dia punya ma'dud, adat dengan ma'dud dia berlawanan. Contoh, kalau contohlah kalau yang ni untuk muzakkar sebab ma'dud dia, yang sesuatu yang dibilang ni pen, qalam. Qalamu ni dia muzakkar sebab tak ada ta marbutah. Jadi dia punya adat, bilangan dia tu, nombor dia tu kena tambah ta marbutah, kena jadi muannas. Dia tak boleh salasu aqlamin, tak boleh. Dia kena lain, salah satu aqlamin. Okey. Jadi jadi terima kasih yang bagi yang membetulkan. Jadi dekat sini dia kata ada typo ihda asyrata ataupun kalau kita tengok dekat belakang ni dia ihda asyrata bukan asyrata, dia ada typo dekat sini. Terima kasih puan. Jadi insya-Allah kita akan sambung. Yang mana dekat sini tengok, kalau adat ma'dud dia sesuatu yang dibilang ni muzakkar, dia punya adat ni kena muannas. Kalau yang kat sini pun tengok, fi li khamsatu atfalin. Atfalin ni dia lagi satu, dia punya ma'dud kita kena letak jamak, tak boleh letak mufrad. Jadi kita kena carilah jamak dia macam mana. Jadi maknanya kalau untuk yang ni, contohlah kalau yang ni mufrad, ma'dud dia tengok, kalau mufrad ni daripada 1 2 ni, satu bilangan 1 dengan 2 ni, dia satu je, tak payah pun letak jamak. Macam li akhawatun wahidatun, akhawatun wahidun. Jadi dia tak payah letak jamak sebab dia mufrad. Kalau yang ini dia kena letak jamak. Sebab apa? Dia dah masuk 3 kan. Kalau kita belajar jamak muzakkar salim kan, kalau setiap kali kalau kita belajar pasal jamak mesti dikata angka daripada 3 dan ke atas. Sebab itulah kita kena letak jamak kepada pen. Jadi kalimat jamak kepada pen ni adalah aqlam. Okey. Sama lah macam ni, li khamsu atfalin. Lagi satu, kalau untuk yang bilangan yang mufrad ni, satu ni, dia punya adat dengan ma'dud tu dia jadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau kita tengok adat mudhaf, aqlamin ni mudhafun ilaih. Salah satu aqlamin. Sebab tu lah aqlamin. Kalau yang ini jadi na'at. Ni dia jadi na'at. Tapi bila dah masuk daripada 3 sampai 9, dia jadi mudhafun ilaih. Okey. Sama macam ni. Ini dia hanya nak membezakan lah bila muannas. Tengok kalau muannas salasu talibatin. Tengok. Tiga orang pelajar perempuan. Talibatin. Tengok ni ma'dud dia muannas. Jadi adat dia kena muzakkar. Lepas tu yang lagi satu ni fil baiti salasata asyara rajulan. Kalau yang ni ni pun apa ni lah, dia samalah. Fil baiti salasata asyara rajulan. Tengok. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya dekat sini ada perbezaan sikit lah. Dia ada perbezaan sikit. Kalau kita tengok dekat sini, kalau ma'dud dia rajulan, okey, ni lelaki lah. Kalau ma'dud dia muzakkar, kita tengok dekat sini. Antara dua perkataan ni lah, salah satu dan asyara ni. Kita tengok dekat sini, dia ada apa ni? Dia ada tamar butah, kat sini tak ada kan? Ini kalau ma'dud dia apa ni lah, muzakkar lah. Tapi bila ma'dud dia muannas, dia dah berubah sikit. Kita tengok ini bila angka belas lah. Ni, tengok ni. Imra'atan, tengok.
fil baiti sita asyrata imra'atan. Fil baiti sita asyrata imra'atan. Jadi dekat sini patutnya kalau ikut dekat sini, kalau ikut macam yang ni kan, patutnya fil baiti sitata asyara imra'atan, tapi tak boleh, dia lain. Kalau ma'dud dia muzakkar, yang apa ni, angka dia ni kena muannas, dia punya belas ni kena muzakkar. Tengok tak ada tamar butah. Tapi bila ma'dud dia dah jadi muannas, dia punya bilangan ni jadi muzakkar, yang asyrata yang belas ni dia jadi muannas. Tengok sita asyrata imra'atan. Itu beza dia, ada beza juga okey. Jadi itu dia lah. Lepas tu kita tengok ni, ini apabila angka puluh lah, puluh-puluh Ra'aitu salasata. Ra'aitu salasatan wa ishrina ustazan. Tengok ni jadi lain pula. Kalau yang ni dia jadi, okey, kalau yang ni lah kita tengok dia jadi apa, mubtada', dia jadi mubtada' muakhar lah. Kalau dekat sini dia jadi apa, dia jadi maf'ulun bih. Tengok, ra'a fi'il madi tu jadi fa'il, salasatan ni jadi maf'ulun bih. Lagi satu dia jadi ma'tuf alaih lah ni. Tengok dia jadi ma'tuf alaih, salasatan wa ishrina. Wa ni huruf ataf, ishrina. Sebab tu lah ishrina kena jadi mansub, kalau tidak jadilah ishruna. Tapi disebabkan dia ma'tuf dengan ni, salasatan ni, dia jadi mansub. Tengok dia jadi mansub, wa ishrina jadi ma'tuf alaih. Ustazan jadi apa? Jadi tamyiz macam biasa. Ini bilangan daripada 3 hingga 9 lah. Daripada macam ini, daripada 30 sampai 90. Macam tu lah. Tengok arba'atun wa ishruna mudarrisan. Kalau yang ni baru jadi mubtada'. Tengok dia jadi rafa' pula. Arba'atun wa ishruna. Okey. Ini untuk jadi sini semua dia nak menerangkan bilangan daripada 3 sampai 9. Maknanya dekat sini dia nak cakap daripada 33 sampai 39. Ini nak menerangkan daripada 43 sampai 49. Kat sini 23 sampai 29. Ini 23, ni 33 sampailah 39. Macam itulah dia. Okey. Ini yang kedua, daripada angka 3 sampai 9. Kalau yang untuk 10 pula, fil fasli asyratu tullabin. Okey, kita tengok dulu contoh dia punya apa ni. Inilah, kita tengok dia punya contoh dekat situ. Lepas tu ada keterangan sikit lah. Dia kata bilangan 10 kalau mufrad, maka berlawanan dengan ma'dudnya dalam muzakkar dan muannasnya jika berupa murakkab, maka menyesuaikan dengan ma'dudnya. Maknanya dia nak cakap dekat sini, dia maka berlawanan dengan ma'dudnya dalam muzakkar dan muannasnya. Maknanya adat dengan ma'dud dia berlawanan dalam dari segi muzakkar dan muannas. Maknanya kalau ma'dud dia muzakkar, adat dia kena muannas. Macam tu, kena berlawanan. Jika bila? Jika kalau murakkab tu yang macam 11 tu lah. Ini untuk bilangan 10 lah. Bilangan 10. Fil fasli asyratu tullabin. Fil fasli asyratu tullabin. Di dalam kelas ada 10, terdapat 10 pelajar. Jadi ini jadi mudhaf dan ini mudhafun ilaih. Tengok ini 10. Kalau ni fil fasli asyru talibatin. Tengok kalau bilangan 10, ini untuk lah bilangan 10. Kalau untuk muzakkar, tengok dia kena berlawanan. Tengok kalau ma'dud dia muzakkar, maka dia punya adat dia ni kena muannas. Kalau yang ni, kalau ma'dud dia muannas, adat dia kena muzakkar. Kalau yang ini pula untuk ni lah, untuk 15. Fil fasli khamsata asyara. Ni semua untuk belas-belas lah ni. Ni ada 15 fil fasli. Di dalam kelas terdapat khamsata asyara taliban, 15 pelajar. Ataupun fil fasli sita asyrata talibatan, ada 16 apanya pelajar. Jadi yang ma'dud dia, kalau ma'dud dia ni jadi mansub, dia akan jadi tamyiz itu. Peringatan. Jadi itu dia. Jadi
Itulah huraian dia. Walaupun memang ini agak rumit sikit sebab ini dah memang level yang tinggi lah. Jadi makin tinggi makin susah agak lah. Tapi insyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan banyak ulang, banyak hafal ni, insyaAllah dapat. Lepas tu kita tengok dia kata dekat situ puluhan. Al-uqud, juta, ribu dan juta semualah. Ratus. Dia nak cakap apa kat situ? Dia ada juga kasih dekat sini satu kaedah lagi yang kita tertinggal. Daripada bilangan 11 sampailah 19, kan? Bilangan untuk ini khas lah untuk belas-belas. 11 sampai 19, 1 dan 10-nya adalah mabni fathah. Maknanya ma'dud dia lah. Ma'dud dia mabni fathah lah. Maaf. Dia punya apa ni? Dekat sini mabni fathah. Dia mabni fathah. Kecuali bilangan 12 lah. Kalau bilangan 12 patutnya tu, tapi kalau bilangan 12 kalau kita pernah tengok tadi ada isna dengan isnai kan. 12 je boleh berubah. Okey. Lepas tu dia nak cakap apa kat sini? Okey, dia kata bilangan puluhan 20 sampai 90, 100 sampai 1000, 1 juta dan 1 miliar tidak terpengaruh oleh makdudnya. Maknanya apa dekat sini? Kalau kita tengok dekat sini, fil fasli ishruna taliban. Kan? Ada di dalam kelas itu ada 20 orang pelajar. Tengok ini puluhan ni dah masuk 20. Maknanya bukan 21, bukan 23 lah. Jadi maknanya kalau untuk bilangan puluhan ni, dia memang tak ada apa-apa pun. Tak kisahlah makdudnya muzakkar ke muannas ke, dia tetap ishruna. Tengok, ni pun sama. Salasuna talibatan. Ishruna taliban. Tengok, ni muzakkar, ni muannas tapi sama je. Tak ada tambah-tambah merbutah ke muannas ke, tak ada. Kalau ni untuk ratus, mi'atu baitin, sama je. Mi'atu muslimatin. Tengok, tak ada pun tak ada pun dia nak buang tambah merbutah. Jadi kalau ejaan untuk ratus ni, mi'ah ni memang betul bukan salah memang ejaan dia macam ni. Mim, alif, hamzah dan ta. Walaupun pelik tapi memang macam nilah cara ejaan dia. Tengok, dia tak ada terpengaruh langsung. Kalau untuk ribu pula, alfu dinarin ataupun alfu baqaratin. Ni untuk ribu lah. Tengok, cuma selepas dia jadi mudhafun ilaih je, tak kisahlah muannas ke muzakkar ke, tetap tak berubah. Daripada okeylah kalau untuk puluhan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tapi tak termasuk nombor-nombor yang tengah macam 23 ke 26 ke, tak termasuk. Ini macam single. 20, 30, 40, angka-angka macam itulah. Yang tak bercampur dengan nombor lagi. Tak terpengaruh tetap sama. Ini untuk ribu. Kalau yang ni untuk apa? Untuk juta pula milyunu rajulin. Tengok. Ni sama milyunu rajulin, ini pun sama milyunu imraatin. Padahal makdud dia lain. Makdud ni kat sini muzakkar, ini muannas. Tapi sebenarnya sama je. Jadi dekat sini, dekat muka surat sebelah ni pula, ini dia ada kasih apa ni lah. Kalau bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada buku ni, dia ada kasih bilangan daripada macam mana. Kalau dekat sini, kalau makdud dia kalau makdud dia muzakkar, kalau kat sini bila makdud dia muannas. Straight sampai bawah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hafal daripada sinilah. Okey. Ini lepas tu ini pula puluh, lepas itu ini dah masuk ratus kan. Sampai sini. Okey. Jadi itu sajalah huraian saya untuk adat ni. Jadi saya akan serahkan kepada Ustaz Agong lah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa dah cukup banyak yang dijelaskan oleh Syahir. Kita cuba tengok dalam di papan tulis ni. Jadi macam yang tadi dijelaskan oleh Syahir,
kita cuba i'rabkan satu-satu ya. Dari yang pertama sana tu. Pertama sana. Ini kitabun wahidun, satu kitab. Ini 3, ini 15. Jadi kalau satu macam mana dia? Li kitabun wahidun. Li ni adalah huruf jar dengan ya. Li itu apa dia? Itu tuh huruf jar dengan ya. Jadi li ini huruf jar. Harful jarri. Dan ya ni isim majrur dia punya. Kata ganti nama sebagai isim majrur. Okey? Jadi kalau huruf jar di awal ayat, maka dia dinamai sebagai khabarun muqaddamun. Ini khabar muqaddam ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau huruf jar di awal, dia sebagai khabar muqaddam. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada terjumpa ayat huruf jar di awal dia, maka boleh kita katakan dia sebagai khabar muqaddam. Kalau ini khabar muqaddam, ini jadi apa? Li ni makna dia apa? Li ni makna dia saya punya. Di sisi saya, kepunyaan saya. Jadi ini sebagai mubtada. Di sisi saya terdapat, ini sebagai mubtada. Saya mubtadaun, marfuun. Jelas tulisan ada saya? Dengan dhammah. Ini mubtada, saya buat saja mim ya. Ini mubtada dan dia rafa. Di sisi saya terdapat. Jadi pembatas dia kalau khabar muqaddam dengan mubtada muakhar, ni nama dia mubtada muakhar. Jadi pasangan dia mubtada muqaddam, khabar muqaddam, mubtada muakhar. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Di sisi saya terdapat kitab wahidun. Kitab yang wahid jadi apa dia? Kalau angka 1 dan juga angka 2 itu sebagai apa nama dia? Sebagai naat dia. Dia sebagai naat. Jadi yang ini sebagai naat ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Ini sebagai naat ni. Sebab tu dia sama-sama marfu. Sama-sama marfuun. Jadi dia naat ni. Sama-sama marfu dengan dhammah. Jadi di sisi saya terdapat kitab satu. Maksudnya kitab satu kitab. Sebenarnya kalau nak menyatakan satu tu sebenarnya tak payah pakai angka ni sebenarnya. Tak payah. Tapi kalau tuan-tuan nak buat juga boleh juga. Macam tu cara i'rabkan dia. Tadi dia dah jelaskan juga dengan Syahir. Mungkin tulisan dia tak nampak. Tulisan cara buat dia tulisan dia. Tadi dah jelaskan dengan Syahir dengan bagus dah. Okey. Sama juga yang dengan ni tuan-tuan dan puan-puan. Di sisi saya atau kepunyaan saya, ini huruf jar, ini isim majrur, ini huruf jar, ini isim majrur. Sama. Ini domir. Kalau tuan-tuan nak tahu cara nak sebutkan dia yang ya ni macam mana, dia domir. Dia domir sebagai isim majrur atau buat dia fi mahalli jarri isim majrur. Cara kita yang sebelum ni ya. Saya buat isim majrur saja biar tak banyak habiskan space. Isim majrur. Ini huruf jar, ini dan ya ni adalah domir dan dia sebagai isim majrur. Okey. Saya punya di sisi saya, boleh mana dia? Punya saya atau di sisi saya terdapat 3 pen. 3 pen. Okey, 3 pen. Tadi ni kitab lah, sekarang pen. Atau saya buatlah kitab lah biar sama. Biar sama saya buat kitab. Biar nampak perbezaan dia. Okey. Biar nampak perbezaan dia. Okey. Jadi yang ini ni di sisi saya terdapat 3 kitab. Okey. Ini khabar muqaddam sama saja. Lepas tu yang mubtada dia mana? Adakah kutubnya di mubtada macam hal yang kitab sini ni? Bukan tuan-tuan. Yang jadi mubtada yang mana? Yang salah satu. Angka dia jadi mubtada. Jadi angka dia ni sebagai mubtada. Ini sebagai mubtada dia punya. Saya buat saja mim ya. Sebagai mubtada. Sebagai kod dia mim.
Di sisi saya ada 3. Kutubin jadi apa? Kutubin ni jadi mudhaf, mudhafun, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur. Sebab itulah sini pakai kasrah, mudhaf ilaih majrur. Jadi dari angka 3 hingga ke 10, bentuk dia macam ni lah tuan-tuan dan puan. Angka 3 hingga 10 tadi dia jelaskan dengan syahid. Mungkin sekarang ni untuk penguatan saja. Okey. Kalau sini ni kenapa pakai dhammah sini Ustaz? Sebabkan dia mubtada. Maknanya kalau dia sebagai maf'ulun bih, nanti kita tengok sebagai maf'ulun bih dia tak pakai dhammah lagi. Berbeza dia. Okey, setakat ni okey kan? Lepas tu yang bawah ni macam mana? Ini sampai 10. Kalau yang 11 hingga ke 99 macam mana? Ni dia. Indi ni maksud dia sama juga macam li di sisi saya. Ini zaraf ni tuan-tuan dan puan-puan. Indi ni zaraf ya. Ini bukan huruf jar, ini zaraf. Zaraf ya. Zaraf di awal ayat maka dia sebagai sebagai khobar. Zaraf di awal ayat sebagai khobar. Khobar muqaddam. Sama dia macam huruf jar. Jadi dia sama macam huruf jar. Yang ya ni jadi apa? Yang ya ni domir. Domir sebagai mudhaf ilaih. Zaraf ni kawan dia mudhaf ilaih. Ataupun terkadang ada orang cakap selepas zaraf tu dinamai mazruf. Ada pula yang cakap selepas zaraf tu mudhaf ilaih. Yang mana-mana satu yang tuan-tuan nak gunakan atau perempuan nak gunakan sila. Kalau saya selalu menggunakan mudhaf ilaih, zaraf mudhaf ilaih. Jadi ini sebagai khabar dia. Di sisi saya terdapat 15 pen. Jadi ini sebagai ini sebagai mubtada. Ini sebagai mubtada dia. Sebagai mubtada dia. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kena uraikan satu-satulah. Yang ini ni apa dia? Ini mubtada dia kan? Ini mubtada dia. Mubtada dia. Cuma khamsatan ni dia mabni. Ini dia mabni. Jadi kita buat sini dia mabni. Jadi khamsata mabniyun alal fathi, mabni alal fathi fi mahalli, yang lengkap dia fi mahalli raf'il mubtada'i. Fi mahalli raf'il mubtada'. Atau tuan-tuan nak simple dia mabni alal fathi, dia mabni dan dia dalam keadaan sebagai mubtada'. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, sepatut dia kan kalau mubtada' kan sama-sama belakang dia ni. Kenapa sini a? Sebabkan dia mabni. Kalau dia tak mabni maka sini sini ni. Khamsatu sepatutnya. Cuma sebabkan dia mabni, dia kekal macam tu saja, fathah saja. Macam mana pun keadaan dia fathah saja. Sebagai mubtada' lah, kalau sini sebagai mubtada' fathah juga. Sebagai maf'ulun bih dia pun juga tetap fathah juga. Sebagai isim majrur pun tetap fathah juga. Apa saja keadaan dia tetap pakai fathah. Okey. Asyara ni pun juga mabni alal fathi, juga dia mabni. Jadi dua-dua tu mabni. Yang qalaman ni dia apa dia? Qalaman ni jadi tamyiz nama dia. Dia menjelaskan apanya yang 15 tu? 15 pen. Ini tamyiz. Tamyiz mansub bil dengan fathah. Okey tuan-tuan dan puan-puan Okey. Okey. Setakat ni okey kan? Jadi yang ini daripada angka 1 dan 2 macam ni. 3 hingga 10 yang macam ni. Yang 11 hingga ke 99 macam ni.
Okey. Okey, kita masuk sebelah sini saya. Sebelah sini macam mana pula, apa perbezaan dia dengan sana? Sana tu nampak juga. Yang dua ni kena nampak ya. Apa perbezaan dia dengan sana? Sekarang kita tengok perbezaan dia tuan-tuan dan puan-puan. Ni ya. Ini dengan yang ni. Kalau sini ni, sini sebagai mubtada' dia. Kalau sini sebagai apa dia? Saya, ini fa'il dia. Saya membeli. Ini sebagai fi'il, kata kerja dia. Saya membeli akan ni maknanya dia sebagai objek atau maf'ulun bih. Saya buat saja mim fa ya. Mim fa. Mim fa saja, maf'ulun bih atau objek. Saya membeli akan kitab satu, maksudnya satu kitab. Ini sebagai maf'ulun bih dan dia maf'ulun bih mansub. Sebab tu sini ni pakai fathah. Angka dia ni kan naat tadi kita cakap kan. Naat atau jadi semacam sifat dia. Sebab itulah angka dia pun kena sama-sama nasab. Sama dia. Sama halnya yang sini tadi ni. Yang sini pun kena ikut sebelum dia. Sama tu juga lah angka yang sini ni. Kena ikut yang sebelum dia. Itu untuk angka 1. Dengan yang 2 pun juga sama. Okey. Okey. Ini bentuk dia, perbezaan dia dengan sana. Sini kenapa dia pakai fathah Ustaz? Sebabkan dia maf'ulun bih. Sana kenapa pakai dhammah Ustaz? Sebabkan dia mubtada'. Okey. Yang sini ni macam mana? Kalau tuan-tuan tengok perbezaan dia, di mana perbezaan dia? Saya buat sini dengan yang perkataan sama. Saya buat sini kutub juga. Biar sama dia. Biar nampak perbezaan dia. Okey. Dia sama, 3 kitab. Sini pun juga 3 kitab. Sama-sama 3 kitab. Cuma ada perbezaan. Di mana perbezaan dia? Di sini. Sini salah satu, sini sini salah satu. Sini salah satu, sini salah satu. Jadi sini salah satu, sini salah 5. Bukan salah satu. Okey? Okey. Kenapa berbeza? Kenapa sini salah satu, sini salah satu? Kenapa berbeza? Kita tengok kepada i'rab dia. Sini ini fi'il, ini fa'il. Saya, ini fa'il lah. Ini fi'il. Saya telah membeli akan. Maknanya sini sebagai objek atau maf'ulun bih, sama macam di atas. Saya telah membeli akan 3. Jadi dia objek. Sebab itulah di sini menggunakan fathah. Sini kenapa tadi pakai dhammah? Sebabkan dia sebagai mubtada'. Itu sebenarnya mubtada'. Sini maf'ulun bih. Sama perbezaan dengan atas. Yang kutubin ni macam mana Ustaz? Kutubin ni sama je macam ni. Tak beza pun dengan yang ni. Kutubin juga. Sama-sama mudhaf ilaih. Jadi yang berubah tu yang angka dia. Jadi kalau dari angka 3 hingga 10, macam inilah kaedah dia tuan-tuan dan puan. Okey. Tak ada. Lepas tu yang bawah ni. Yang bawah ni tadi kita kan dah cakap. Dia ni mabni. Ni dia mabni. Maknanya yang kan 15. 5 dengan belas. 5 dia tu mabni, belas dia pun juga mabni. 5 dengan belasnya, 15. Dia membeni sama-sama membeni. Maknanya bila mana dia macam di sini pun dia tetap macam ni juga. Tak akan berubah-ubah. Tetap akan sama rasa dia punya. Maknanya sama. Ya betul, makna sama. Sama-sama 3 kitab Sama-sama 3 kitab. Sama-sama 1 kitab. Sama-sama 1 kitab. Cuma kedudukan dia dalam ayat berbeza. Sini kedudukan dia sebagai mubtada' muakhar, sini sebagai maf'ulun bih. Okey. Yang selanjutnya, yang kita cakap tadi mabni sini. Macam mana kita tengok sini? Sini dia tetap saja berkekalan dia. Hingga berkekalan dia hingga ke jannah ya. Itu orang dah nikah. Okey. Ishtaraitu 15 qalaman. Saya membeli
Saya membeli akan, ini fa'il, ini fi'il. Saya membeli akan 15 pen. Ini kan maf'ulun bih, Ustaz. Patutlah dia sini fathah. Bukan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak betul dia maf'ulun bih. Cuma kita cakaplah terlebih dahulu. Dia ni mabni. Mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan tengok sini fathah dan sini pun fathah. Sama sahaja. Tapi memang dia sebagai maf'ulun bih. Dia sebagai maf'ulun fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Jadi dia juga maf'ulun bih. Jadi ini mabni juga. Ini sama juga mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Jadi sama-sama mabni alal fathi. Sebab itulah bentuk dia tak berubah-ubah dengan yang sana. Tak berubah-ubah dengan yang sana. Okey. Sebab itulah bentuk dia tak berubah-ubah. Yang qalaman ni macam mana pula, Ustaz? Qalaman ni sama saja. Tak berbeza. Qalaman ni tetap tamyiz juga. Sana tamyiz, sini pun tamyiz. Qalaman ni tak kacau. Tamyiz, dia mansub dengan fathah. Sama saja. Jadi kalau yang mabni ini tak jauh, dia tak berbeza dengan bentuk. Sama ada dia sebagai mubtada' sana ke, sama ada dia sebagai maf'ulun bih. Bentuk dia tetap sama. Khamsata asyara. Sekali dia cakap khamsata asyara, ya khamsata asyara sampai bila-bila pun. Okey. Dah selesai yang ni. Masuk yang sebelah sini ya. Yang tadi ni 11. Mana tadi ya? Yang ni ya. Sekarang kita masuk yang angka 20 20-an ya. 20-an. Kalau yang tadi ni yang ini ni angka dari 11 hingga ke 99, dari 11 hingga 99, benda dia mesti jadi tamyiz. Benda yang dikira tu ya, mesti jadi tamyiz. Benda yang dikira. Dari 11 sampai 99. Ini kan 15 ni. Maknanya samalah macam ni ya. Maknanya benda yang dikira, apa benda yang dikira sini? Kolam, pen. Maka sebab tu pen ni sebagai tamyiz dia, mansub dia macam ni bentuk dia. Ini pun juga. Tamyiz. Wahid wa isrun ni berapa ni? 21. Maka benda dia pun termasuk juga sini. Benda dia tamyiz. Sebab tu dia tamyiz ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda yang dikira dia tamyiz. Ini pun juga tamyiz. Sebab kan dia adalah benda dengan perkiraan 11 hingga ke 99. Okey? Jadi itu tamyiz. Jadi ni tak payah risau tuan-tuan dan puan, sebab sama saja, dia tamyiz juga. Ni tamyiz juga, ni tamyiz juga. I tamyiz. Tamyiz Okey. Cuma yang sini dia kalau yang ini macam mana dia? Li ni kan huruf jar. Ya ni kan sebagai isim majrur, domir yang dia sebagai isim majrur. Huruf jar dengan domir sebagai isim majrur. Okey? Ini sebagai khobar. Sama yang macam sana tu. Khobar. Mana mubtada' dia? Di sisi saya terdapat satu. Ini sebagai mubtada'. Mubtada' muakhar. Okey? Ini sebagai mubtada' muakhar, sama sana tu. Sebab tu dia marfu' dengan dhammah. Okey? Yang waw ni apa dia? Yang waw ni adalah wawul ataf. Tu wawul ataf. Okey? Wawul ataf. Jadi selepas wawul ataf nama dia apa? Ma'tuf. Jadi ni ma'tuf ni tuan-tuan dan puan-puan. Ma'tuf. Sebabkan sebelum dia rafa', maka dia pun rafa'. Dia rafa'. Rafa'. Tanda rafa' dia apa? Dengan waw. Terbalik ya baris saya. Dengan waw. Tanda rafa' dia dengan waw. Jadi ma'tuf. Okey. Kalau yang bawah ni macam mana pula?
Apa perbezaan dia yang atas dengan bawah ni tuan-tuan dan puan-puan? Perbezaan dia, yang atas ni sebagai mubtada dia, sini ni sebagai maf'ulun bih. Telah membeli. Siapa? Saya. Ini fi'il dia. Ini fa'il dia, ini pelaku dia. Saya telah beli akan satu. Ini maf'ulun bih. Jadi sini mubtada sebab tu sini pakai un. Sini maf'ulun bih sebab tu sini pakai an. Saya telah membeli akan 1 dan 21 maksud dia. Jadi kalau dalam bahasa Arab tu angka satuan dia dulu, baru puluhan dia. 1 20 maksud dia 21. Ini tetap sebagai ataf, ini maktuf. Ini maf'ulun bih ni i'rab dia apa? Mansub. Tanda nasab dia fathah. Isyrin ni kan maktuf. Makna dia ikut sebelum dia. Sebelum dia apa? Mansub. Maka dia pun juga mansub. Tanda nasab dia apa? Ya. Tanda nasab dia ya. Okey. Tanda nasab dia ya. Yang kitaban ni macam mana tadi Ustaz? Kitaban ni tamyiz. Dia sama macam yang belasan-belasan ni sama. Jadi 11 hingga 99 ni sama. Okey. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, sedikit uraian lah. Mungkin nanti bila ada dalam masa kita ada masa lagi, kita cuba lebih jelaskan lagi, insya-Allah. Okay, itu saja. Tambah lagi saya. Ya. Okey, jadi sekarang masuk pada tajuk Urutan. Urutan ya. Sila saya. Okey. Baiklah, jadi kita akan sambung. Ni bab turutan pula lah. Kalau yang tadi kita dah belajar adat, just dia cuma nombor. Kalau yang ni kita nak urutan dia, yang pertama, yang kedua. Okey. Baiklah. Dia ada kata kat sini bilangan bertingkat ya. Baiklah. Kita cuba tengoklah bilangan urutan. Kalau Arab dia adadun tartibiyun. Adat yang tertib ataupun turutan lah, bilangan untuk urutan. Okey. Bilangan bertingkat, yakni urutan menyesuaikan dengan kata sebelumnya. Maknanya dia akan sesuai dengan apa ni lah, maksud dia lah dengan sebelum dia. Untuk yang puluhan, ratusan, ribuan, jutaan dan miliaran, bentuknya tetap tidak menyesuaikan. Yakni bentuknya tetap, yakni tidak menyesuaikan. Contohnya apa? Contohnya al-mubhisu al-mubhisu as-salisu. Kalau yang ini al-mubhisu as-salisu, ini maknanya apa ni lah? Ini adalah maknanya as-salis ni dia urutan untuk yang al-mubhisu ni. Maknanya dia sesuai. Kalau yang adat kan tadi, kalau muzakkar lah, dia punya adat, dia punya ni kena tamarbutah lah kan. Kalau yang ni dia kata menyesuaikan. Tengok dia menyesuaikan lah dengan kata sebelum dia ni. Untuk yang puluhan, ratusan, ribuan, jutaan dan miliaran. Okey. Ni as-sa'atu al-ashiratu. Biasa kalau kita cakap jam dalam bahasa Arab ni, contoh as-sa'a asyirah. Kalau kita sa'a asyirah lah, jam yang ke-10, maknanya pukul 10 lah. As-sa'atu al-ashiratu. Okey. Ataupun al-yaumul khamisu asyara, hari yang ke-15. Jadi cakaplah ni yang ketiga, al-maqalah, al-maqalatu as-salisatu,
as-sa'atu al-ashiratu, jam yang ke-10, hari yang ke-15. Okey. Al-maqalatu as-saminatu wa arba'una. Ni al-maqalatu as-saminatu wa arba'una, yang ke-48. Ni ad-darsul mi'ah, pelajaran yang ke-100. Apa ni? At-talibu al-alfu, pelajar yang ke-1000. Okey. Lepas tu dia hanya dekat sini dia nak kasih tu je lah, cara dia ataupun sebutan dia. Kalau dia punya itu muzakkar, yang benda yang itulah isim yang selalu sebelum dia tu muzakkar, kena pakai apa? Kena pakai awalu, asani, asalis. Tengok dia semua dah kasih dah. Yang ke-5, yang ke-6, lepas tu yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9. Okey. Sampailah ke-10. Lepas tu kalau untuk yang ke-11 macam mana? Al-hadi asyar. Kalau yang 12, as-sani asyara. Lepas tu ni dah yang belas. Lepas tu kita tengok pula. Kita tengok bawah dia pula. Kalau nak cakap yang ke-20 ataupun yang ke-40 ke apa, cakaplah al-ishruna. Okey. Kalau yang ni al-hadi wa ishruna, as-sani wa ishruna, ke-21 al-hadi. Hadi tu maknanya yang pertama lah. Kalau untuk yang ke-11 hadi asyar kan, dia ada bagi tahu dekat situ al-hadi asyar. Ini al-hadi asyar. Kalau ni, kalau dekat bawah dia pula al-hadi wa ishruna. Jadi dia ada kasih dekat sini lah. Sampai habis, sampai 100 dia kasih. Sampai 1000 1000 dia kasih. Ini kalau muzakkar. Lepas tu kalau muannas pula dia jadi apa? Muannas dia jadi lain sikit pula. Kalau ini kalau muzakkar al-awwal, kalau muannas jadi ula. Muannas ni dia jadi ula lah, al-ula. As-saniyah, as-salisah. Tengok tambatan marbutah pula, tambatan marbutah, al-khamisah. Lepas tu kalau untuk yang 11 jadi al-hadiyah. Asalnya kalau untuk muzakkar dia jadi al-hadi asyara. Kalau ini jadi al-hadiyata. Dia kena tambah marbutah lah, al-hadiyata asyara. Asyrata. Tengok kalau muzakkar punya maknanya dua-dua kat sini muzakkar tak ada pun apa-apa yang berubah. Al-hadi asyrata ke tak ada. Ni al-hadi asyara. Kalau yang ni al-hadiyata asyrata. Muannas, muzakkar. Senang sikit. Kalau yang ni as-saniyata asyrata. As-saniyata asyrata, ini yang ke apa ni lah, yang 12. Tengok ni pun tamar buta, ni pun apa ni, muzakkar kan. Itulah dia. Ni tengok kalau untuk yang ke-20 jadi al-ishruna. Ni pun sama al-ishruna. Sebab apa, kalau kita belajar tadi yang kalau yang bilangan 20, yang puluh-puluh ni tak ada apa ni kan, tak ada ubah apa-apa kan. Tengok kalau ni al-hadi wa ishruna, al-hadiyatu wa ishruna. As-saniyah, as-sani. Tengok kalau muannas, tambahlah tamar butah. Okey. Lepas tu kalau untuk yang ke-23 jadi as-salisu. Ini kalau muzakkar lah. Lepas tu kalau untuk muannas dia tambah tamar butah macam biasa, as-salisatu. Cuma dia senang sikit lah. Kalau untuk muzakkar dia just macam kasih terang-terangan mufrad, muzakkar lah. Kalau untuk yang ni muannas pula, dia memang terang-terangan, dia kasih tamar butah. Jadi alhamdulillah kalau untuk bilangan yang ikut tertib ni ataupun urutan ni, dia kasih mudah sikit. Okey. Ni as-salasuna sama. As-sani was-salasuna, maknanya ni nombor, macam saya cakap, dia keluarkan nombor kecil dulu baru nombor besar. Maknanya ini 32. Maknanya kalau orang Melayu kita nak baca, kalau nak cakap, kalau nak terjemahkan, kita ambil yang belakang dulu. Maknanya 30. Okey, salasuna 30, as-sani apa 2. Maknanya 32. Okey. Lepas tu kalau 40 al-arba'una.
Bolehlah buat kalau 50 al-khamsuna, kalau 90 at-tis'una. Macam tu je. Dia mudah sikit. Lepas tu ini al-khamisu arba'una, ni 45. Kalau nak buat yang untuk 95 jadi apa? Ni kalau 45, kalau 95 jadi apa? Al-khamisu wa tis'una. Al-khamisu wa tis'una. Cuma ni kena tambah alif lam lah. Kalau yang ni tambah butah alif lam, sebab dia muannas kan. Kalau untuk 100 al-mi'ah. Kalau yang ke 1000 al-alf. Al-alfu Dia maknanya dia kat sini dia hanya menambahkan alif lam untuk apa? Supaya kita tahu yang makna itu adalah adat untuk apa? Untuk turutan lah. Dia turutan ni dia pembahasan dia pendek sikit lah. Dia hanya nak bagi tahu kita kalau bilangan 1 macam mana, 3 sampai 10, 20 sampai 90, macam tu je. Jadi yang pentingnya adat makdud ni perlu banyakkan latihan lah. Latihan supaya kita dapat manfaat dan hafal nombor-nombor semua tu lah. Okay. Jadi insyaAllah tu je untuk pembahasan bilangan urutan. Bilangan urutan sebab tadi dah belajar adat. Lepas tu dia nak menerangkan bilangan urutan lah. Kalau asalnya wahid, kalau urutan jadi al-awwal. Kalau muannas jadi al-ula. Okay. Jadi macam tu tuan-tuan dan puan, ini urutan ya. Kalau urutan ni, kalau dari segi i'rab dia tak susah pun. Dia kejap. Macam ni. Saya okay. Jadi dari segi i'rab dia taklah susah. Contoh dia sana tu ada di sini contoh dia. Kita i'rabkan jadi contoh sini. Mana? Di sini ni. Contoh dia al-mabhathu ats-tsalisu. Atau buat sini ni. Hadza mabhathun tsalithun. Hadhihi sini ni al-maqalatu, hadhihi maqalatun rabi'atun. Contoh dia. Okey, yang pertama hadza. Hadza ni sebagai mubtada. Ini adalah mabhathun tsalisun. Jadi yang ini sebagai ni mubtada, ni sebagai khabar. Yang tsalisun, yang urutan tadi tu, bilang urutan tu sebagai na'at. Sebagai na'at. Macam tu juga yang muannas dia. Hadhihi, ini mubtada. Maqalatun dia sebagai apa? Sebagai khabar. Rabi'atun dia sebagai na'at. Sebab tu dia sini dhammah dengan dhammah, sini dhammah dengan dhammah. Jadi dia tak jauh beza tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau untuk yang urutan ni dia taklah susah sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan cukup sekedar tengok kepada i'rab dia, sebagai tengok mauqi' dia, kedudukan dia dalam ayat sebagai khabar, maka dia rafa'. Maka angka dia tadi tu ikutkan khabar ni. Sini na'at. Atau boleh juga dibuat jadi qara'tu al-mabhatha
ats-tsalitsa. Saya membaca pembahasan yang ketiga. Ini adalah pembahasan yang ketiga. Kalau bawah ni, saya membaca akan pembahasan yang ketiga. Ini sebagai maf'ulun bih. Sebab tu sini fathah. Jadi yang naat dia, yang angka urutannya ni ikutkan sebelum dia. Sebelum dia maf'ulun bih mansub kan? Sebab tu sini pun juga mansub. Jadi dia naat dan dia mansub. Jadi kena ikutkan ya, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau yang untuk yang ini tak susah sangat. Dia samalah macam naat yang biasa. Jadi angka dia macam naat. Kalau sebelum dia jadi maf'ulun bih, maka dia naat dia, angka dia pun jadi mansub seperti halnya maf'ulun bih. Itu saja. Jadi itu saja dulu perbincangan nahwu kita pada hari ini. InsyaAllah selepas sekejap lagi Ustaz Farid akan bersama dengan tuan-tuan dan perempuan untuk pembahasan tasrif. Itu saja terlebih dahulu. Mohon maaf atas kesilapan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada muka surat 36. Dah selesai dah. Ifta'ala yafta'ilu. Okey. Kita lihat pada muka surat yang ke-49. Sudah 50, sudah 51. Okey. Semalam kita dah buat latihan ke? Muka surat 50. Sudah. Muka surat 51. Sebelum daripada itu, sukalah saya ingatkan tuan-tuan, kita ulang balik pada kita ambil 5 contoh daripada setiap bab. Daripada muka surat 45, 5 contoh. 47, 5 contoh fi'il mudha'af. Ni tuan-tuan perlu ingat ni mudha'af ni, sebab selalu pelajar akan leka dan alfa. Muka surat 48 pun 5 contoh ni fi'il ajwaf. 49 pun 5 contoh fi'il naqis. Kemudian fi'il misal 50, muka surat 50 juga 5 contoh. Kemudian kita akan bincangkan pada hari ini insya-Allah muka surat 51 selepas kita mendengar dendangan daripada pelajar-pelajar kita insya-Allah. Kalau diberi kesempatan insya-Allah hari ini kita akan habiskan terus. Ada baki satu lagi ifta'ala. Kemudian kita terus sebelum kita nak habiskan yang satu lagi ni, kita elok kita murajaah, imbas kembali pelajaran yang telah lalu sebelum kita masuk wazan yang baru atau wazan infa'ala, dan kita akan bacakan faedah wazan atau wazan ifta'ala ni insya-Allah taala. Falyatafaddali falyatafaddalu al-mashkurin. Baik, insya-Allah kita buka pada muka surat yang ke-45. Ni bab ifta'ala yafta'ilu bina sahih lah. Kita akan ambil 5 contoh. افتعل يفتعل افتعالا مفتعلا فهو مفتعل وذاك مفتعل افتعل تفتعل مفتعل مفتعل
ابتدع يبتدع ابتداعا مبتدعا فهو مبتدع وذاك مبتدع ابتدع لا تبتدع مبتدع مبتدعون اجتمع يجتمع اجتماعا مجتمعا فهو مجتمع وذاك مجتمع اجتمع لا تجتمع مجتمع مجتمعون اجتنب يجتنب اجتنابا مجتنبا فهو مجتنب وذاك مجتنب اجتنب لا تجتنب مجتنب مجتنبون اجتهد يجتهد اجتهادا مجتهدا فهو مجتهد وذاك مجتهد اجتهد لا تجتهد مجتهد مجتهدون احتراق يحترق احتراقا محترقا فهو محترق وذاك محترق احترق لا تحترق محترق محترقون. Baik, kita buka pada muka surat yang ke-47. Okey. Irtadda yartaddu irtidadan murtaddan fahuwa murtadun wa zaka murtadun. Irtadda la tartadda murtadun murtadun irtadda la tartadda murtadun. Ibtalla yabtallu ibtilalan mubtallan fahuwa mubtallun wa zaka mubtallun. Ibtalla la tabtalla mubtallun mubtallun ibtalla la tabtalla mubtallun. Ishtaqa yashtaqu ishtiqaqan mushtaqan fahuwa mushtaqun wa zaka mushtaqun. Ishtaqa la tashtaqa mushtaqun mushtaqun ishtaqa la tashtaqa mushtaqun. I'tadda ya'taddu i'tidadan mu'taddan fahuwa mu'tadun wa zaka mu'taddun. I'tadda la ta'tadda mu'taddun mu'taddun i'tadda la ta'tadda mu'taddun. Ightarra yaghtarru ightiraran mughtarran fahuwa mughtarrun wa zaka mughtarrun. Ightarra la taghtarra mughtarrun mughtarrun ightarra la taghtarra mughtarrun. Baik, kita buka pada muka surat yang ke-48. Baiklah. Ihtaja yahtaju ihtiyajan muhtajan fahuwa muhtajun wa zaka muhtajun. Ihtaj la tahtaj muhtajun muhtajun ihtaj la tahtaj muhtajun muhtajun. Ihtata yahtatu ihtiyatan muhtatan fahuwa muhtatun wa zaka muhtatun. Ihtat la tahtat muhtatun muhtatun ihtat la tahtat muhtatun muhtatun. Ikhtana yakhtanu ikhtiyanan mukhtanan fahuwa mukhtanun wa zaka mukhtanun. Ikhtan la takhtan mukhtanun mukhtanun ikhtan la takhtan mukhtanun mukhtanun. Irtaba yartabu irtiyaban murtaban fahuwa murtabun wa zaka murtabun. Irtab la tartab murtabun murtabun irtab la tartab murtabun murtabun. Irtaha yartahu irtiyahan murtahan fahuwa murtahun wa zaka murtahun. Irtah la tartah murtahun murtahun irtah la tartah murtahun murtahun. Kita buka pada muka surat 49. Ba ifta'ala yafta'ilu bina naqis. Iftara yaftari iftira'an muftaran fahuwa muftarin wa zaka muftaran. Iftari la taftari muftaran muftaran iftari la taftari muftaran muftaran
ابتغى يبتغي ابتغاء مبتغى فهو مبتغ وذاك مبتغى ابتغي لا تبتغي مبتغى مبتغى ابتغي لا تبتغي مبتغى مبتغى ابتلى يبتلي ابتلاء مبتلا فهو مبتل وذاك مبتلا ابتلي لا تبتلي مبتلا مبتلا ابتلي لا تبتلي مبتلا مبتلا اجتبى يستبي اشتباء مشتبا فهو مشتبه وذاك مشتبا اشتبي لا تشتبي مشتبا مشتبا اشتبي لا تشتبي مشتبا مشتبا اجتنى يجتني اجتناء مجتنى فهو مجتن وذاك مجتنى اجتني لا تجتني مجتنا مجتنا اجتني لا تجتني مجتنا مجتنا. Kita buka pada muka surat yang ke-50. Ittahada yattahidu ittihadan muttahadan fahuwa muttahidun wa zaka muttahadun ittahid la tattahid muttahadun muttahadun. Ittajaha yattajihu ittijahan muttajahan fahuwa muttajihun wa zaka muttajahun ittajih la tattajih muttajahun muttajahun. Ittazana yattazinu ittizanan muttazanan fahuwa muttazinun wa zaka muttazanun ittazin la tattazin muttazanun muttazanun. Ittasa'a yattasi'u ittisa'an muttasa'an fahuwa muttasi'un wa zaka muttasa'un ittasi' la tattasi' muttasa'un muttasa'un. Ittasama yattasimu ittisaman muttasaman fahuwa muttasimun wa zaka muttasamun ittasim la tattasim muttasamun muttasamun. Yang baru ni nak sekali ittakhadha. Baik, kita sambung yang baru ni pada muka surat 51 ittakhadha. Ittakhadha yattakhidhu ittikhadan muttakhadan fahuwa muttakhidun wa zaka muttakhadun ittakhidh la tattakhidh muttakhadun muttakhadun. Ittaka'a yattaki'u ittika'an muttaka'an fahuwa muttaki'un wa zaka muttaka'un ittaki' la tattaki' muttaka'un muttaka'un. Ittamara yatamiru ittimaran mutamaran fahuwa mutamirun wa zaka mutamarun itamir la tatamir mutamarun mutamarun. Ittazara yataziru ittizaran mutazaran fahuwa mutazirun wa zaka mutazarun itazir la tatazir mutazarun mutazarun. Iddafa'a yaddafi'u iddifa'an muddafa'an fahuwa muddafi'un wa zaka muddafa'un iddafi' la taddafi' muddafa'un muddafa'un. Imtala'a yamtali'u imtila'an mumtala'an fahuwa mumtali'un wa zaka mumtala'un imtali' la tamtali' mumtala'un mumtala'un. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat mahmus ni maknanya apa dia mahmus? Iaitu ada huruf hamzah. Itu dipanggil mahmus. Okey. Kita lihat sekarang ni ifta'ala ittakhadha. Fi'il mahmus. Makna menjadikan ataupun mengambil. Ittaka'a makna bersandar, i'tamara makna bermesyuarat, i'tazara makna mengenakan kain penutup badan, i'tazar makna memakai kain pelekat. Iddafa'a menghangatkan diri. Maksudnya apa nama ni kita panggil? Gunakan heater tu. Panaskan dirilah. Bukan sauna dia. Dia macam tu lah, tapi dia untuk gunakan api. Bakar api, duduk kat situ. Bukan sembah api, bakar api, duduk nak panaskan diri. Musim-musim sejuk, negara-negara yang ada musim sejuk, dia akan buat macam tu. Imtala'a penuh dan juga berisi.
Tuan-tuan lihat contoh, la tattakhidul kuffara awliya'akum. La tattakhidu fi'il madhi ittakhadha yattakhidhu, jangan kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali kamu, pemimpin kamu. Ja'ala abi muttaki'an 'ala al-wisadah. Ayahku duduk muttaki'an, ismul fa'il daripada ittaka'a yattaki'u ittika'an, muttaka'an fahuwa muttaki'un wa dhaka muttaka'un ittaki' la tattaki fa muttaka'un muttaka'un. Nombor 3, ya'tamirul muslimuna fi muwajahatil yahud. Orang-orang Islam bermusyarat nak hancurkan, nak berdepan, nak bersemuka dengan orang-orang Yahudi, lawan. Fi'il mudhari' ya'tamiru. I'tazir qabla dhihabika ila al-masjid. Kamu pakai kain sebelum kamu pergi ke masjid. I'tazir fi'il amar. Idfa' al-qaum, idfa'a al-qaum, maknanya kaum telah memanaskan diri. Nombor 6, qalbi mumtali'un bisurur. Hatiku ni penuh mumtali'. Qalbi mumtala'un, ismul maf'ul, iaitu dipenuhi dengan kegembiraan. Okey. Tadi ittakhadha sampai habis ke? Sampai imtala'a. Okey, alhamdulillah kita telah selesai pada hari ini dalam bab membincangkan atas wazan ifta'ala, fi'il sahih, fi'il misal, fi'il mahmuz, fi'il naqis. InsyaAllah kita akan lihat pula pada muka surat yang ke-100 lebih. Kita tengok faidatul wazan ataupun wa khususiyatul wazan. Kita lihat kita lihat puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas wazan apa kita bincang di ifta'ala. Tuan-tuan nampak tak? Nah, di mana? Ada. Ifta'ala. Muka surat 126 huruf I. Wazan ifta'ala limutawa'ati fa'ala. Contoh, jama'al ustazu at-talamiza fajtama'u. Ustaz mengumpulkan pelajar-pelajar, fajtama'u, lalu berkumpullah pelajar-pelajar. Jadi makna jama'a makna mengumpulkan. Kalau ijtama'a makna berkumpul. Tak ada maf'ulun bih. Itu limutawa'ati fi'lin. Kerana kesan daripada fi'il. Litikhazil fi'li minal isim, membuat fi'il daripada isim. Contoh, ikhtabazat. Isim dia adalah khubuzun. Ikhtabazat makna buat roti. PL buat roti. Nombor 3, li ziyadatin fil ma'na, menambah, menguatkan makna. Contoh, ittaba'as sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca tabi'a yatba'u makna ikut, tapi kalau ittaba'a ikut betul-betulnya. Nombor 4, bermakna lil musyarakah, seperti tafa'ala. Contoh, ikhtasamal munafiqun wal muslimun. Orang-orang munafik dan juga orang-orang Islam berselisih. Nombor 5, li'idhari aslil fi'al, untuk menampakkan asal fi'al tu. Contoh, i'tazaral kaslanu, pemalas menyampaikan alasan. I'tazara, orang yang malas.
Yang i'tazara minta keuzuran. Menyampaikan alasan iaitu minta keuzuran. Nombor 6 lil qabul. Lil qabul. Contoh ita'adhassa talibun min ustazihim. Contoh siswa-siswa menerima nasihat daripada guru mereka. Kadang-kadang makna qabul menerima. Ita'adha ifta'ala makna menerima nasihat. Macam ihtada lah, hada yahdi memberi petunjuk, ihtada atau ifta'ala yahtadi menerima petunjuk. Nombor 7 bermakna fa'ala, contoh iqtarabatil qiyamah, kiamat sudah pun dekat. Nampak dia makna apa? Makna apa? Makna iqtarabat, makna dekat. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, cukup sekadar itu dulu untuk pengajian kita pada pagi ni. InsyaAllah kita akan masuk wazan baru. Atas wazan apa tu? Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Kita akan baca dengan detail terperinci, iaitu atas wazan infa'ala yanfa'ilu infi'alan, insya-Allah ta'ala, bermula daripada huruf sahih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan lupa pada pagi yang mulia ini sama-sama kita tekan butang share untuk berkongsi, ramai lagi dapat manfaat pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Okey. Dan juga akhir kalam, saya mohon maaf atas kesilapan dan kekasaran dan sebagainya. Kita bertemu lagi 10.30 pagi dalam kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang terlepas siaran kami, jangan lupa ikutilah, layarilah page Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa, ataupun terus pergi ke YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana kita ada playlist pengajian Nahwu dan Saraf, dan juga pengajian kitab Kata Dasar Al-Quran, dan juga pengajian-pengajian yang lain, insya-Allah ta'ala. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.